Okay, Assalamualaikum, nama saya Miss Fadlina. Awak boleh panggil saya Miss Fad. Selamat datang saya ucapkan untuk pelajar-pelajar program Intro Career iaitu PIC 2021 ke slot kita iaitu YouTuber Spark Kreatif. Okey, di dalam video ini saya akan berikan info tentang peraturan-peraturan di dalam YouTube. So, sebelum itu, untuk pelajar PIC, anda dikehendaki membentuk satu kumpulan dan membuat satu channel YouTube yang baru. Seterusnya, anda dikehendaki membuat video untuk kandungan YouTube anda sendiri sepanjang tempoh program ini dijalankan. Tanpa membuang masa, saya akan membincangkan peraturan-peraturan di dalam YouTube, do and don'ts, supaya senang untuk anda mengelola YouTube anda sendiri. Okey? Okey, untuk slide yang pertama ialah peraturan YouTube untuk channel yang baru. Pada tahun 2020, YouTube telah menyelaraskan satu peraturan untuk sesiapa sahaja yang berminat untuk membuat channel yang baru. Okey, yang pertama ialah anda perlu mempunyai 4,000 jam tontonan dan memiliki sekurang-kurangnya 1,000 subscriber ataupun pelanggan. Okey, di sini kedua-dua peraturan ini berhubung kait. Okey, saya terangkan dulu tentang 4,000 jam tontonan. 4,000 jam tontonan sebagai contoh. Okey, student A memiliki satu channel YouTube yang baru. So, dia memiliki dalam lebih kurang 10 video, and then dalam setiap video itu dia ada dalam 400 tontonan view. Okey, so dalam satu video itu ialah sepanjang 60 minit. So, 400 tontonan ini tonton sampai habis daripada minit yang pertama sehinggalah minit yang terakhir. So barulah dia dikira sebagai satu tontonan. Okey, so kalau kita nak kira dia punya jam tontonan, dia mestilah darabkan berapa view dan berapa minit tontonan, berapa jam tontonan. So macam tadi ada 60 minit, so 400 tontonan darabkan dengan 60 minit. So itulah jam tontonan anda. So dan juga dia mestilah memiliki 1,000, sekurang-kurangnya 1,000 subscriber. Okey, subscriber ni mesti tonton dia punya video. So kalau tak tonton, YouTube tak akan kira sebagai subscriber. Okey, di sini ada kedua-dua peraturan atau syarat tersebut hendaklah dipenuhi sebelum ikon monetize anda diaktifkan, atau kata mudahnya channel anda akan direview atau disemak selepas anda lepasi syarat yang di atas. Okey, sumber ni saya ambil daripada Blogspot, pengalamanku terbaik. So siapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut boleh semak di Google. Okey, atau di Blogspot ini sendiri. Okey, yang slide yang kedua ialah berkaitan dengan konten. So, pelajar mestilah ada satu konten untuk membuat YouTube channel anda sendiri. So, konten ni ibarat kandungan. Pelajar mestilah memilih satu kategori yang tetap sebagai kandungan YouTube anda. Sebagai contoh, ada banyak jenis konten. Sebagai contoh, pelajar boleh memilih tentang masakan ataupun tutorial ataupun review, tak kisahlah apa-apa. Janji anda mestilah pastikan anda sesuai dan meminati dengan kategori pilihan anda. Jangan macam contoh, pelajar A tak suka pun tentang gaming, tapi dia buat konten tentang gaming. So dia tidak sesuai lah, pilih yang sesuai supaya senang untuk anda memikirkan tentang konten yang akan datang. Okey, yang kedua iaitu konsisten. Konsisten bermaksud kekerapan. Kekerapan anda mengupload video untuk channel YouTube anda sendiri. Okey, so dia mestilah kerap. So perlu konsisten, sekurang-kurangnya 2 video dalam masa 1 minggu. Okey, so kalau boleh pelajar boleh pick satu masa atau hari untuk anda postkan video baru anda. Okey, yang ketiga ialah kreatif. Kreatif bermaksud kreatif lah, dia mempunyai benda-benda yang boleh menarik perhatian
penonton. So kalau boleh pilih nama YouTube anda yang catchy dan mudah disebut. Sebagai contoh, saya ambil daripada YouTuber yang terkenal lah. Dia pilih nama dia sendiri ialah Asfaheri. So tak payahlah nak tulis nama panjang, ataupun carilah apa-apa yang sesuai dengan konten anda nanti. So nyatakan description dan kemaskan channel YouTube anda dengan kandungan yang menarik perhatian penonton. Kalau boleh tambahkan attention grabber, macam mana nak pikat perhatian penonton, ataupun pilih warna-warna yang cantik, yang ceria. Pastikan kandungan menarik dan video tidak terlalu panjang dan pendek. Okey, video panjang dan pendek ni ada dua. Macam contohnya video tentang fakta-fakta. So, video tentang fakta macam tak sesuai untuk kita buat terlalu panjang sebab orang akan bosan. So, make it short. Buatkan dia jadi pendek. Dan video yang panjang ni boleh jadi dalam bentuk cerita. So kalau kita nak sampaikan cerita, kita mestilah cerita yang panjang, betul tak? So dia boleh jadi video yang panjang. Tapi sepanjang video yang panjang tu, awak kena ada elemen yang macam menarik perhatian penonton lah, supaya dia tidak terlalu bosan. Okey. Ataupun video tentang vlog. So vlog kalau kita pergi travel, dia mestilah panjang, betul tak? Okey, so buat storyboard dulu kalau boleh. Okey, yang keempat ialah editing. Editing ni bermaksud awak edit video awak. So tingkatkan kualiti video dan channel anda seperti profile, thumbnail. Tambahkan thumbnail yang menarik lah, supaya dia, thumbnail ialah benda first yang penonton akan tengok. So kalau thumbnail awak kurang menarik, dia macam down, macam cut interest penonton untuk tekan video anda. Okey, yang kedua ialah gunakan grafik yang senang difahami. Sebagai contoh, warna-warna yang ceria, jangan warna-warna yang muram, ataupun dapatkan macam contohnya video tentang masakan. So letaklah gambar masakan, jangan letak gambar games. So benda tu tak tally kan. Okey, pastikan penyampaian jelas dan teratur. Pelajar digalakkan untuk membuat storyboard terlebih dahulu. Storyboard ni lebih kurang kepada storyline anda. So selepas ini anda nak buat apa, selepas ini apa yang perlu anda cakap. So benda tu ialah storyline ataupun storyboard. So buat dulu, benda tu membantu anda untuk anda merancang video anda. Okey, yang seterusnya ialah jangan. Okey, apa maksud jangan di sini? Ada beberapa tips lah yang jangan anda lakukan untuk video anda. Okey, yang pertama ialah mempunyai unsur keganasan atau menjatuhkan imej college. Awak boleh nak buat video tentang college, tapi jangan ada unsur-unsur yang boleh menjatuhkan imej college, ataupun buat konten tentang bully ke, keganasan ataupun vandalism. So tidak boleh benda tu kami memang larang pelajar untuk membuat konten tentang tu. Banyak lagi konten yang awak boleh pilih. So kalau boleh bincang dalam grup dululah. Yang kedua ialah menyentuh isu-isu sensitif. Sebagai contoh macam isu-isu perkauman, ataupun melibatkan agama. So benda tu janganlah buat, pilih konten yang lain. Dan yang ketiga ialah jangan meniru hasil kerja orang lain. Sebagai contoh, anda nak buat video tentang anda rasa macam video YouTuber lain tu menarik, so anda download video YouTuber tu, anda post dalam channel YouTube anda. Tak boleh. Benda itu plagiarism. Kita panggil dia sebagai plagiarism, mengambil hak cipta orang lain. Jadi apa yang anda boleh buat, kalau nak ambil juga video tu, ialah ambil video tu dan gabungkan dalam video anda. Itu boleh, itu dibenarkan. Tapi make sure dia ikut beberapa guideline lah yang ditetapkan oleh YouTube. Yang terakhir ialah elakkan. So elakkan kerap bertukar pengisian dalam masa yang terdekat. Sebagai contoh macam video tentang masakan. So mungkin dalam minggu yang pertama ialah video tentang masakan. Yang kedua, tiba-tiba anda rasa macam nak tukar video yang kedua, minggu yang kedua pun masih lagi dalam masakan. Minggu yang ketiga anda rasa anda nak tukar pergi ke gaming. So itu ialah pengisian yang lain lah. So anda boleh nak tukar gaming, tapi make sure selepas itu gaming sahaja.
Okay, so senang untuk anda make sure anda punya tracking tu betul ke tidak. So cadangan saya ialah anda boleh buat storyline dulu. So mungkin kalau nak buat pasal makanan, mungkin yang pertama ialah kenali jenis-jenis bawang ke, ataupun tips-tips dalam masakan. Yang kedua, mungkin anda boleh buat pasal resepi kek, so banyak lagi. Yang kedua ialah membuat konten yang sama berulang kali. So elakkanlah untuk membuat konten yang sama. Mungkin idea asal dia boleh, cuma tukarkan bahan-bahan dia, atau mungkin tutorial untuk membuat memakai tudung. Mungkin cara yang pertama macam gaya Neelofa, mungkin yang kedua gaya Elvira Loy. So banyak benda yang awak boleh buat, cumanya saya cadangkan untuk anda buat storyboard dulu. Okay, so itu saja daripada saya. Semoga anda dapat membuat satu channel YouTube yang boleh mendatangkan hasil dan mengikuti piawaian yang ditetapkan oleh college sendiri. Okay, terima kasih.